Dalam keadaan nervous dengan ketakutan tu, tiba-tiba dia rasa katil dia ni berenjut pula. Macam ada benda naik duduk dan masuk dalam selimutnya juga. Sudah. Kali ni dia memang dah tak boleh tahan lagi dah. Dah tak boleh handle dah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Yang mana masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, your storyteller. Okay guys, malam ni aku nak bercerita pasal kisah seorang cikgu ni. Cikgu yang kena transfer dan tinggal kat sebuah quarters ni. Sebelum tu aku nak tanya, ada ke viewer-viewer aku ni yang kerja sebagai cikgu? Kalau ada, aku harap korang kalau dengar cerita aku ni, korang janganlah terbawa-bawa pula. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu taksub dengan apa yang aku ceritakan ni. Kalau betul terkena dengan perkara yang sama tu, korang boleh je kongsikan cerita korang tu, cerita seram korang tu dekat aku. Bukan apa. Kadang-kadang daripada perkongsian cerita macam ni lah, dapat jugalah audiens kita ni, audiens yang lain ni bersedia kalau perkara yang sama berlaku kat dia. Bersedia daripada sudut mental dan emosi. Itu maksud aku tu. Sebelum aku nak sambung cerita pasal cikgu ni, seperti biasa, aku nak minta bantuan korang dulu. Bantu aku tekan button subscribe tu yang mana masih lagi belum pun menjadi subscriber aku. Sebab aku baca kat analitik channel aku ni, hanya 40% je viewer aku ni yang datang daripada subscriber Anas Rahmat ni. Selebihnya bukanlah subscriber. So guys, bantu-bantu aku. Tolonglah aku yang mana belum subscribe tu, rajin-rajinkan jari tu, tekan button subscribe tu. Kalau nak lagi best, tekanlah button loceng sekali. Tapi, kalau korang rasa nak bantu aku lagi atau nak belanja aku, tolonglah share, like dan komen sekali guys. Dan kalau nak bantu lebih lagi, korang jangan skip iklan tu. Korang biar je dia lalu. Itu je guys. Terima kasih banyak-banyak. So, aku pun tak naklah bebel panjang. Korang pun tahu aku tak suka bebel panjang-panjang ni. Jom layan cerita ni terus je guys. Okay, let's go. Kisah ni berlaku pada seorang cikgu perempuan ni yang namanya hanya nak dipanggil sebagai Rina. Rina ni ditukarkan mengajar di sebuah sekolah rendah yang terletak dekat sebuah negeri dekat kawasan pantai timur. Kawasan sekolah yang dia kena transfer ni agak terpencil sikit dan pedalaman. Pelajar kat sekolah tu pun taklah berapa ramai sangat. Memandangkan kawasan sekolah tu agak terpencil dan pedalaman, so Rina ni juga disediakan tempat kediaman di kawasan quarters guru berhampiran dengan kawasan yang dia mengajar tu. Tak jauh pun daripada sekolah. Mula-mula, susah jugalah dia nak sesuaikan diri dia kat tempat baru ni. Yelah, sebelum ni kerja kat sekolah dekat kawasan bandar, dengan tiba-tiba kena transfer pula kat kawasan ceruk. Tapi kerana kan dah tugas dia dan tanggungjawab dia sebagai golongan pendidik ni, dia galah jugalah demi mendidik anak bangsa ni. Mulia betul tugas dia ni. Memanglah dia pun tak sangka juga yang dia ni kena transfer mengajar kat sebuah sekolah yang agak terpencil ni. Memang betul juga dia yang minta transfer kat negeri ni. Tapi tak sangka pula dia kena hantar kat sekolah kat kawasan pedalaman ni. Quarters yang dia dapat ni terletak tak jauh pun daripada kawasan sekolah. Kawasan quarters ni pula memang sunyi sepi. Lagi pula quarters ni dah lama tak digunakan dan tak ada penghuni lain pun kat quarters ni. Cikgu-cikgu yang mengajar kat sini, semuanya tak duduk kat quarters ni. Rata-rata dah ada rumah sendiri dan sewa je kat luar. Rina ni sebenarnya pelik juga kenapa tak ada cikgu yang nak duduk kat quarters ni. Kalau tengokkan keadaan quarters ni, agak selesa juga quarters ni. Saiznya juga agak besar. Kalau untuk penghuni yang bujang ataupun baru kahwin, memang selesa sangatlah duduk kat quarters ni. Kat kawasan quarters ni ada 4 buah rumah semua sekali. Rumahnya jenis berkembar-kembar semi-D tu. Setiap rumah ada 2 bilik dan 2 bilik air.
Bagi si Rina ni yang masih lagi bujang masa tu, memang selesa dan lebih daripada cukup lah untuk dia duduk dekat quarters ni. So hanya dia je lah yang tinggal kat quarters tu seorang-seorang. Yang 3 buah rumah lagi tu masih lagi kosong dan tak berpenghuni pun. Kat bahagian belakang rumah quarters ni pula ada satu anak sungai. Tak berapa besar pun sungai tu, tapi memang betul-betul dekat dengan kawasan rumah quarters ni. Kalau tiba waktu malam, dalam keadaan suasana yang memang sunyi ni, memang jelaslah bunyi air sungai tu mengalir. Sekali tu dengar jugalah bunyi kocakan air. Maksudnya kat sini, kalau boleh dengar bunyi air mengalir tu, maksudnya jarak sungai tu dengan rumah si Rina ni memang dekat lah. Dan dekat seberang sungai tu pula ada kawasan hutan. Kisah seram ni berlaku pada hari pertama lagi masa si Rina ni duduk kat quarters tu. Masa tu lebih kurang jam 11 malam. Dalam keadaan yang sunyi sepi tu, yang hanya dengar pun bunyi cengkrik, krik je masa tu. Tiba-tiba tak semena-mena ni, si Rina ni dengar macam desiran angin yang kuat. Sangat kuat tu, menyapa masuk ke rumah dia. Wuf, macam tu. Kuatnya angin tu macam menerobos masuk ke celah-celah lubang batu-bata rumahnya tu. Lepas tu pula langsir pula macam dilambai-lambai di tiup angin. Masa tu si Rina ni dia tengah duduk-duduk kat ruang tamu, tengah siap-siapkan kerja, kerja-kerja persiapan untuk hari pertama dia mengajar kat sekolah baru nanti. Masa ni dia tak terfikir apa-apa langsung pun pasal perkara yang menyeramkan ni ataupun menakutkan ni. Dia rasa biasa-biasa je. Bagi dia masa tu benda nampak macam biasa dan normal je. Biasalah kan kalau angin kuat masuk dalam rumah ni. Dengan tiba-tiba angin yang kuat tadi tu berhenti dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba jugalah suasana yang sejuk tadi bertukar menjadi panas. Kenapa pula dengan tiba-tiba rasa panas sangat ni? Dia perhatikan kipas siling kat rumah dia tu rupa-rupanya dah berhenti berpusing dah. No wonder lah dia rasa panas sangat. Kipas off rupanya. Tapi guys, seingat dia, kipas siling tu dia dah on tadi. So dia pun cepat-cepatlah bangun nak pergi ke suis kipas tu. Sebab dia nak pastikan yang dia betul-betul dah on ke belum kipas tu. Sampai je kat suis tu, dia tengok sebenarnya memang dah on pun. Betul lah agakkan dia tadi, dia memang dah on pun kipas tu. Dalam hati dia ni berkata juga guys, baru je masuk quarters ni, kipas dah rosak pula. Mungkin sebab lama sangat tak pakai, sekali buka terus rosak. Lepas ni entah barang apa pula yang akan rosak agaknya. Bebel lah si Rina ni dalam hati dia. Baru je dia nak sambung kerja dia, tak lama lepas tu, kipas tu pun hidup balik dah. Tapi dia terasa lega jugalah kan bila kipas tu on balik. Dalam hati dia kata lagi guys, bengong dah barang elektrik kat dalam rumah ni. Kejap on, kejap off. Aduh. Masa ni dia memang tak syak apa-apa pun. Dia tak terfikir pun ke akal fikiran dia ni yang rumah ni sebenarnya berpenghuni ke ataupun tidak ke, ada hantu ke tidak ke. Dia memang tak fikir langsung pun. Baru je dia nak sambung kerja dia tu, tiba-tiba dia dikejutkan pula dengan bunyi dalam satu bilik kat dalam rumah dia ni. Bising betul bunyi tu. Bunyinya macam ada orang tengah jatuh-jatuhkan barang atau baling-baling barang kat dalam bilik tu. Tersentak Rina jadinya. Masa ni dia dah mula tak sedap hati dah. Mana taknya guys, bilik kat rumah dia ni ada 2 je. Satu bilik tu memang bilik tidur dia. Adalah juga katil dengan barang-barang yang dibawa ni. Yang bilik lagi satu ni memang kosong. Yang ada hanya satu katil bujang je. Almari pun tak ada. Bunyi yang bising tu datangnya daripada bilik yang ada katil bujang tu. So mana tak si Rina ni rasa muskil kan? Kalau dalam bilik tu tak ada barang, tapi dia dengar macam orang baling-baling barang. Datang mana barang-barangnya? Dalam keadaan hati yang tak berapa sedap tu, dia pun terus bangun menuju ke bilik tu. Sebenarnya hati dia seram juga ni nak menuju ke bilik ni. Tapi mana kan hati tu dah rasa curiga sangat.
Dia gagahkan je diri dia juga ni nak pergi buka pintu tu. Nak tahu juga apa yang berlaku. Takut juga kalau ada tikus-tikus yang tersesat masuk dalam bilik tu, lepas tu geledah-geledah gigit-gigit barang. Itu yang dia fikirkan masa ni. So cepat-cepatlah dia melangkah ke bilik tu. Dia pulas tombol, buka pintu, lepas tu dia pun hidupkan lampu. Bila dia masuk je ke dalam bilik tu, terus je bunyi yang bising-bising tadi tu terus senyap je. Barang-barang yang kedengaran berantakan tadi tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Lagipun memang tak ada apa-apa barang pun dalam bilik tu. So barang apa yang nak dibalingkan? Masa ni betul-betul dia dah tak sedap hati dah. Dia dah mula rasa lain dah. Perut pun dah mula rasa kecut. Dah lah kat kawasan quarters tu memang dia duduk seorang je. Kalaulah ada apa-apa hal yang berlaku kat dia, memang tak ada orang pun yang tahu. Kalau tahu pun dah terlambat dah. Hati dia ni masa ni dah betul-betul tak keruan dah. Kepala otak dia pula masa ni macam-macam benda yang dia fikir. Kalau tadi dia relax, santai, tenang je kan. Sekarang ni memang dia dah cuak sangat dah. Dia dah mula mengagak yang rumah ni bukan dia duduk seorang-seorang. Rumah yang dia duduk ni memang ada penghuninya selain daripada dia. Rina ni pun kuatkan semangat berkata kat dalam hati dia, "Aku tak kacau kau. Kau janganlah kacau aku." Dia cuba beranikan diri dia untuk malam tu. Walaupun dalam hati dia ni punya takut pencuak ni, hanya Tuhan je yang tahu guys. Tak semena-mena guys. Lepas tu dari belakang rumah pula dia terdengar pula suara orang perempuan menangis. Suara tangisan tu bunyinya mendayu-dayu, seumpama macam suara orang menangis kekesalan. Sayup-sayup je bunyinya. Bunyi perlahan tapi mendayu-dayu. Rina ni dia dah mula terfikir dah ni, ini mungkin suara Pontianak. Aku kalau sebut pasal Pontianak ni memang hal sikit kat dalam studio aku ni. Auto seram, auto remang pun datang ni. Okay, kita sambung balik cerita ni. Dia pun dah mula terfikir yang tu mungkin suara Pontianak. Terus si Rina ni teringat pesan mak dia. Kalau bunyinya pelan mendayu ni, biasanya benda ni dekat je. Kalau bunyinya macam kuat tu, dia berada jauh sebenarnya. Sudah. Makinlah dia menggelabah bila suara tu betul-betul dia rasa dekat dengan dia. Dengan tiba-tiba guys, rumah dia terus gelap. Elektrik terpadam. Si Rina ni makin menggelabah dah ni. Apa dia nak buat? Dia pun tak tahu. Dengan siapa dia nak minta tolong ni pun dia pun tak tahu dah. Dia dah makin tak tentu arah dah ni dah. Janganlah kacau aku. Janganlah ganggu aku. Tolonglah jangan kacau aku. Kali ni dia tak cakap dalam hati dah. Dia teriak je, suara dia kuat-kuat. Dia memang betul-betul dah takut sangat dah ni. Tapi guys, suara menangis mendayu tu, suara mengilai tu, terus je berbunyi. Seumpama macam tak endah je teriakan si Rina ni. Dalam keadaan gelap tu, si Rina ni teraba-raba dia nak menuju ke dalam bilik dia. Dekat fikiran dia ni, dia nak masuk dalam bilik tidur dan hanya nak fokus pejamkan mata dia je. Masa dia dah mula baring kat atas katil dia tu, dia pun tak tunggu lama, dia terus selimutkan dan selubung badan dia ni. Dalam keadaan nervous dengan ketakutan tu, tiba-tiba dia rasa katil dia ni berenjut pula. Macam ada benda naik, duduk dan masuk dalam selimutnya juga. Sudah. Kali ni dia memang dah tak boleh tahan lagi dah. Dah tak boleh handle dah. Terus, lintang pukang Serina ni lari keluar daripada rumah dia. Dia dah tak fikir apa-apa masa tu dah. Kemana dia nak lari pun dia dah tak fikir dah. Otak dia set nak keluar daripada rumah tu secepat mungkin. Sepantas kilat katanya. Masa dia tengah lari tu, masa tu dekat dengan halaman rumah dia, dia ternampak ada benda terbang betul-betul laju, berdezup, betul-betul lalu depan dia. Lepas tu benda tu hinggap dekat atas pokok. Lagilah dia panik.
Dalam keadaan seram-seram yang teramat sangat tu, sambil dia berlari, dari jauh dia nampak ada lampu motosikal menuju ke arah dia. So dia ni pun tanpa fikir panjang, teruslah dia tahan motor tu. Dia ceritakan apa yang berlaku kat dia ni, kat brother tu, dalam keadaan yang tengah panik. Dia minta brother yang bawa motor tu hantarkanlah dia ke rumah satu cikgu yang tak berapa jauh daripada situ. Nasib baik tadi, masa dia nak lari daripada rumah dia tu, sempat lagi dia capai telefon dia. Dapat jugalah dia berwhatsapp dengan cikgu tu masa dalam perjalanan nak ke rumah cikgu tu. Sampai kat rumah cikgu tu cakap suruh dia bermalam je kat rumah dia. Esok baru cikgu ni akan bantu dia usahakan cari rumah lain. Serina ni pun memang tak tolak pun offer cikgu ni. Apa pilihan je pun yang dia ada kan. Tak mungkin pun dia nak balik tidur kat quarters tu sorang-sorang balik. Tak mungkin. Cikgu tu cerita kat Rina pasal sejarah kawasan quarters tu. Kenapa kawasan quarters tu berhantu dan keras sangat. Dulu ada seorang cikgu ni, cikgu perempuan. Dia kena perkosa dan dibunuh kejam dalam salah satu rumah yang kat quarters tu. Tapi tak dapat nak dipastikan rumah yang mana satu. Kemudian mayatnya pula ni dibuang dekat tepi sungai kat belakang quarters tu. So sejak daripada tu, memang kawasan quarters tu memang berhantu. Walaupun kejadian ni dah berlaku bertahun-tahun lamanya, lepas tu ada jugalah bomoh dengan dukun-dukun dah cuba pun bersihkan kawasan tempat tu. Tapi tetap jugalah benda tu menghuni kawasan tu. Dah macam rumah tetap penghuni tu dah, kata cikgu tu pada Rina. Mendengarkan macam tu, Serina ni pun memang dah tobat dah. Memang dia takkan kembali kat quarters tu. Dan suka ataupun tidak, kena jugalah dia cari alternatif lain ataupun sewa je dekat luar daripada kawasan quarters tu. Bercakap pasal quarters ni guys, kadang-kadang perkara macam ni memang tak boleh nak dijangka, memang tak boleh nak dielakkan pun. Seram juga aku dengar cerita ni. Korang bayangkanlah korang bayangkan kau duduk sorang-sorang kat kawasan sunyi, lepas tu tiba-tiba kau dengar bunyi pontianak mengilai. Siap terbang kat atas kepala kau lagi. Seram weh. Aku ni kalau sebut pasal pontianak je ni, aku macam seram lah. Aku tak boleh dengar. Benda lain tak apa, bila sebut nama dia je, dia macam sensitif sikit. Okay, sambung balik sikit guys. Okay, kalau lah benda ni berlaku kat aku tak tunggu lama dah. Masa dia mengilai tu je, aku dah keluar lari entah pukang dah. Tak payah nak tunggu dia naik atas katil. Tapi apa boleh buat kan? Macam aku cakap tadi lah kan, perkara tak dijangka. Tak sangka pula sampai ke bilik benda ni mengacau Serina ni. Bertabah Cikgu Rina. Bertabahlah. Ini aku bagi solution sikit kat Cikgu Rina ataupun mana-mana cikgu yang bujang ni. Solutionnya, pergilah cari pasangan cepat-cepat. Kahwin je. Lepas tu dah tak sorang-sorang lagi dah. Dah ada peneman dah. Aku gurau je, sikit je. Apapun, aku harapkan mana-mana cikgu yang kalau kena transfer kerja tu, tak kisahlah cikgu ke, misi ke, polis ke, kalau dapat quarters tu, semak-semaklah dulu sejarah quarters tu. Kalau perlu, carilah orang pandai-pandai, semah dulu kawasan tempat quarters tu. Orang kata, sediakan payung dulu sebelum hujan. Renung-renungkanlah apa yang aku bagi tahu ni guys. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, jangan lupa hit like and subscribe button aku tu. Kalau boleh, sharekanlah cerita aku ni guys. Dan jangan lupa komen. Kalau ada waktu, insyaAllah aku akan balas. Mana-mana kawan-kawan yang nak share cerita korang kat aku tu, korang boleh je terus sharekan cerita korang tu melalui akaun sosial media aku yang aku dah tuliskan pun dekat description ni guys. Okay, simple je malam ni. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang kena jaga diri korang baik-baik. Korang jangan lupa jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.